Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan panelis yang dihormati sekalian. Saya Muhammad Hassan bin Muhammad Asri selaku moderator forum kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam forum ilmiah pada hari ini yang bertemakan kepentingan mempelajari khusus kod tangan bahasa Melayu dan kod tangan bahasa Inggeris dalam kalangan siswa guru. Seterusnya mari kita berkenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama, Saudara Muhammad Iman Akif bin Muhammad Syarun. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, kabar baik. Okey. Ahli panel yang kedua, Saudara Muhammad Rifki bin Muhammad Sabri. Ceria nampaknya saudara hari ini. Kita beralih kepada ahli panel yang ketiga, Saudara Muhammad Fawaz Akil bin Muhammad Farhan. Saudara sihat ke hari ini? Alhamdulillah. Okey, sebagai bakal pendidik, kemahiran berkomunikasi bukan hanya melibatkan tutur kata, tetapi juga kemampuan untuk menyampaikan mesej yang jelas, empati dan kefahaman terhadap keperluan orang lain. Kajian ini mengingatkan kita bahawa seorang guru hanya berkesan bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga mampu menjadi jabatan komunikasi yang menyatukan dunia pendengar dan bukan pendengar. Oleh itu, forum pada hari ini akan membuka ruang kepada panel-panel untuk berkongsi pandangan, huraian serta refleksi tentang bagaimana pengajaran daripada artikel ini boleh diaplikasikan dalam konteks kemahiran komunikasi lisan, pembentukan sasiah guru dan kecekapan pedagogi. Tanpa melengahkan masa, marilah kita hayati perbincangan ini dengan fikiran terbuka dan semangat ingin belajar. Semoga segala perkongsian yang disampaikan hari ini menjadi inspirasi kepada kita semua dalam usaha menjadi pendidik yang berilmu, prihatin dan berjiwa komunikatif. Okey, pusingan yang pertama, Iman. Berdasarkan artikel ini, bagaimana keutuhan wacana dalam penulisan kajian penulis dan dapat ditunjukkan? Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Secara keseluruhannya, artikel ini menampilkan keutuhan wacana yang kukuh dan teratur. Hal ini demikian kerana susunan ideanya tersusun rapi serta menumpukan perhatian secara langsung terhadap objektif penulisan. Dalam artikel ini, penulis memulakan perbincangan dengan memberikan sedikit pengenalan tentang kod tangan bahasa Melayu KTBM dan kod tangan bahasa Inggeris KTBI. Seterusnya, disusuli dengan penyataan masalah yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan siswa guru kurang menguasai KTBM dan KTBI. Kemudian, bahagian objektif kajian menghuraikan sejauh mana kepentingan mempelajari khusus kod tangan bahasa Melayu dan khusus kod tangan bahasa Inggeris. Seterusnya, perenggan metodologi membincangkan lokasi kajian dijalankan, bilangan sampel kajian serta kaedah yang digunakan secara tersusun. Akhir sekali, dapatan kajian serta perbincangan diolah secara sistematik dan diakhiri dengan kesimpulannya menegaskan perkaitan antara hasil kajian dengan objektif asal penyelidikan. Daripada susunan perenggan ini, dapat dilihat bahawa penulis mengekalkan keteraturan idea dari awal hingga akhir, yang menjadikan penulisan ini mudah difahami. Dalam komunikasi lisan, hal ini boleh dikaitkan dengan cara bertutur yang tersusun, kekal pada topik dan menggunakan penanda wacana seperti seterusnya, kemudian dan selain itu, supaya pendengar lebih mudah mengikuti aliran penyampaian. Okey, baik. Terima kasih Iman. Penjelasannya amat jelas. Rifki, bolehkah anda menghuraikan tentang sumber rujukan serta tahap kebolehpercayaan yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini? Baiklah, terima kasih saudara moderator kita pada hari ini, iaitu Hassan. Baiklah, secara keseluruhannya, penulis menggunakan sekitar 11 sumber rujukan yang meliputi bahan tempatan dan antarabangsa.
Kepelbagaian jenis sumber ini memperlihatkan usaha penulis menggabungkan pelbagai perspektif, antaranya teori antarabangsa, pendidikan tempatan dan dasar rasmi kerajaan. Ianya bagi mengukuhkan hujah tentang kepentingan penguasaan bahasa isyarat dalam latihan guru pendidikan khas. Dari segi kesesuaian, kesemua sumber rujukan yang digunakan mempunyai hubungan langsung dengan topik kajian, iaitu pendidikan khas, komunikasi dan penggunaan bahasa isyarat. Contohnya, rujukan Penila 2016 menjadi rujukan asas kepada struktur dan prinsip bahasa isyarat, manakala sumber Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 pula memberi sokongan dasar dan garis panduan rasmi berkaitan kurikulum pendidikan khas. Tahap kebolehpercayaan rujukan yang digunakan oleh penulis boleh dianggap sederhana sehingga tinggi. Sebahagian besar sumber rujukan yang diperoleh daripada penerbit akademik yang diiktiraf, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka serta Lippincott, Williams and Wilkins. Penulis juga merujuk kepada jurnal berwasit antarabangsa yang memperlihatkan penggunaan bahan yang sahih dan mempunyai nilai akademik yang tinggi. Tambahan pula, penggunaan dokumen rasmi kerajaan KPM 2012 memperkukuh aspek kebolehpercayaan kerana ia merupakan dasar utama pendidikan khas di Malaysia. Namun begitu, terdapat beberapa sumber yang tahap kredibilitinya agak sederhana, seperti artikel dalam talian daripada Edutopia yang bersifat popular dan tidak berwasit. Walaupun begitu, sumber ini digunakan hanya sebagai sokongan tambahan untuk menjelaskan konsep teknologi dalam pendidikan khas dan tidak menjadi asas utama hujah kajian. Justeru, penggunaan sumber ini tidak menjejaskan keutuhan akademik keseluruhan artikel ini. Itu sahaja. Bagus, terima kasih Rifki. Mantap sungguh penjelasan kamu. Sekarang, giliran Fawaz pula. Fawaz, adakah bahasa dan gaya komunikasi dalam artikel ini jelas serta membantu pembaca memahami isi dengan baik? Terima kasih kepada moderator menjawab kepada soalan. Dapatan kajian menunjukkan ada 3 kepentingan utama mempelajari mempelajari khusus kod tangan bahasa Melayu iaitu KTBM dan kod tangan bahasa Inggeris iaitu KTBI. Pertama, siswa guru dapat membanding beza antara KTBM dan KTBI. Contohnya, dalam KTBI terdapat kos tambahan seperti sign markers, contractions dan compounds yang tiada dalam KTBM. Jadi, apabila sesuatu perkataan tidak mempunyai kod dalam bahasa Melayu, guru boleh menggunakan kod dalam bahasa Inggeris sebagai alternatif lain. Yang kedua, siswa guru dapat menghasilkan bahan pengajaran berasaskan bahasa isyarat. Contohnya, dalam kerja khusus, mereka mencipta aktiviti nyanyian atau klip video menggunakan bahasa isyarat. Kaedah ini bukan sahaja menjadikan pengajaran lebih menarik, tetapi juga memudahkan murid bermasalah pendengaran memahami isi pelajaran dengan lebih visual. Yang ketiga, siswa guru dapat meningkatkan kemahiran interpersonal dalam komunikasi dua hala. Melalui pembelajaran bahasa isyarat, mereka lebih yakin berinteraksi dengan pensyarah, rakan dan murid pendidikan khas. Kemahiran ini sangat penting kerana ia membina keyakinan dan empati dalam diri bakal guru. Itu sahaja. Terima kasih Fawaz. Tidak kurang hebat juga kamu ya. Okey, baiklah. Kita teruskan ke pusingan yang kedua. Iman, pada pandangan anda, elemen penulisan manakah dalam artikel ini yang paling berperanan dalam membina keutuhan wacana? Baik,
Melalui pemerhatian saya mendapati penulis menggunakan pelbagai penanda wacana. Melalui pemerhatian saya mendapati penulis menggunakan pelbagai penanda wacana, isi yang teratur seperti selain itu, seterusnya, dan oleh yang demikian. Penulis juga memastikan setiap bahagian kajian dikaitkan semula dengan menilai kepentingan mempelajari KTBM dan KTBI dalam kalangan siswa guru. Contohnya, ketika membincangkan dapatan kajian, penulis mengaitkannya kembali dengan isu utama, iaitu kelemahan penguasaan bahasa isyarat dalam kalangan pelajar. Ini membuktikan bahawa penulis menulis dengan aliran idea yang kemas dan jelas tanpa membiarkan isi bercampur atau terpisah. Begitu juga dalam pertuturan, setiap isi perlu disusuri dengan kajian yang logik supaya pendengar lebih mudah mengikuti mesej yang disampaikan oleh pemberi mesej. Terima kasih. Terima kasih Iman. Rifki, adakah terdapat sebarang kelemahan atau ruang untuk penambahbaikan dalam artikel ini dari segi sumber rujukannya? Baiklah, terima kasih Hasan. Ya, artikel ini sememangnya mempunyai beberapa kelemahan dan ruang penambahbaikan dari segi aspek sumber rujukan. Walaupun secara keseluruhannya sumber rujukan yang digunakan masih relevan dan sahih. Salah satu kelemahan utama dalam artikel ini ialah bilangan rujukan yang agak sedikit. Penulis hanya menggunakan sekitar 11 sumber rujukan secara keseluruhannya bagi sesebuah kajian kualitatif ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal penyelidikan. Jumlah ini dianggap tidak mencukupi untuk menggambarkan keluasan literatur yang menyokong bidang kajian. Kajian yang kukuh lazimnya memerlukan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 sumber rujukan bagi membentuk asas teori dan sokongan empirikal yang lebih menyeluruh. Kelemahan seterusnya ialah kurangnya penggunaan sumber rujukan antarabangsa khusus dalam bidang bahasa isyarat dan pendidikan peka. Walaupun penulis ada menggunakan beberapa rujukan luar negara, sumber-sumber rujukan tersebut lebih menjurus kepada psikologi pendidikan dan komunikasi umum, bukan kepada kajian linguistik isyarat. Artikel ini juga menunjukkan ketidakseimbangan antara sumber tempatan dan antarabangsa, di mana rujukan tempatan lebih dominan. Walaupun hal ini memberikan kekuatan dari segi konteks dan kesesuaian dengan sistem pendidikan di Malaysia, ianya menghadkan peluang perbandingan dengan amalan di luar negara. Kajian pendidikan khas seharusnya menonjolkan keseimbangan antara realiti tempatan dan perspektif antarabangsa supaya dapat menunjukkan kedudukan Malaysia dalam landscape pendidikan khas global. Itu saja. Terima kasih Rifki. Fawaz, adakah persembahan dapatan dalam artikel ini jelas dan mudah diikuti oleh pembaca? Terima kasih Hasan. Menjawab kepada soalan, kajian ini juga memberi implikasi besar kepada guru pendidikan khas. Pertama, ia menunjukkan bahawa sikap dan usaha guru sangat penting dalam menguasai bahasa isyarat. Tanpa minat dan latihan berterusan, kemahiran ini sukar dikuasai. Kedua, pensyarah yang mengajar kursus ini juga perlu mahir dalam KTBM dan KTBI supaya proses pembelajaran menjadi lebih berkesan dan menarik. Ketiga, guru digalakkan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar inovatif seperti e-book, video dan sistem pembelajaran interaktif yang disertakan dengan bahasa isyarat. Kajian ini membuktikan bahawa
kemahiran komunikasi visual dan interpersonal ialah aspek utama dalam membentuk guru pendidikan khas yang profesional dan berkesan. Itu sahaja. Okey, baiklah. Sebelum kita mengakhiri forum pada hari ini, saya ingin mendengar refleksi daripada setiap panelis mengenai pengajaran yang boleh didapati daripada artikel ini dalam konteks kemahiran komunikasi lisan. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan Iman. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Saya menyadari bahawa keutuhan wacana bukan sahaja tentang penyusunan struktur ayat, tetapi tentang cara kita mengolah dan mengembangkan ayat agar pendengar mengetahui dan mudah memahami isi yang ingin kita sampaikan. Sekian sahaja dari saya. Bagus, terima kasih Iman. Bagaimana pula dengan anda, Rifki? Terima kasih Hasan. Pada pandangan saya, artikel ini menegaskan bahawa komunikasi berkesan bukan sekadar pertuturan, tetapi turut melibatkan ekspresi wajah, gerak tubuh dan bahasa tangan. Ia menyorot kepentingan elemen bukan lisan serta kepekaan pendidik terhadap gaya komunikasi murid agar penyampaian mesej lebih jelas. Itu saja. Baiklah, terima kasih Rifki. Sekarang kita beralih kepada Fawaz. Dipersilakan. Terima kasih Hasan. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahawa kejelasan dan kefahaman dalam bahasa isyarat mencerminkan profesionalisme seorang guru. Guru yang mampu berkomunikasi dengan murid, pendengaran menggunakan KTBM dan KTBI bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga menunjukkan nilai empati dan kesamarataan dalam pendidikan. Kajian ini mengingatkan kita bahawa setiap murid berhak difahami dan guru memainkan peranan utama dalam menjadikan komunikasi itu berlaku dengan jelas dan penuh kasih sayang. Itu sahaja. Okay, terima kasih diucapkan kepada semua panelis atas pandangan dan refleksi yang bernas serta penuh makna. Setiap perkongsian yang dikemukakan hari ini telah diperkayakan pemahaman kita tentang kepentingan komunikasi berkesan dalam dunia pendidikan, khususnya bagi siswa guru yang bakal menjadi penyampai ilmu. Kesimpulannya, artikel kepentingan mempelajari kursus kod tangan bahasa Melayu dan kod tangan bahasa Inggeris dalam kalangan siswa guru menunjukkan bahawa penulisan akademik yang baik perlu memiliki wacana yang tersusun, sumber rujukan yang sahih dan bahasa yang jelas. Apabila aspek-aspek ini disertai dengan kemahiran komunikasi lisan seperti intonasi yang tepat, artikulasi yang jelas dan keyakinan semasa bertutur, penyampaian maklumat akan menjadi lebih menarik serta mudah difahami audiens. Semoga forum ini memberi manfaat kepada kita semua sebagai mahasiswa yang sedang berusaha menjadi penyampai ilmu yang berkesan dan beretika. Sekian forum kami. Terima kasih dan salam hormat. Itu sahaja daripada kami.